السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط بالكتاب باصري وأتبع صدري واستعدي بقولك وقول ولا قوة إلا بك. Alhamdulillah, kita rafa' Quran. Pada malam ni dapat kita sambung pengajian kita kitab Hidayatus Sibyan. Sebelum ni kita dah muqaddimah sikit. Sebelum ni kita dah muqaddimah. Kita masuk muqaddimah yang kedua. Yang pertama tu muqaddimah yang pertama. Muqaddimah yang pertama dah selesai. Yang mana kita baca sikit yang lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awjaba ala ibadihi ma'rifatal uluhiyyati wa alzamahumut taqwa wa iqamata haqq rububiyyati. Bermula segala puji tertentu bagi Tuhan yang mewajibkan di atas segala hamba-Nya akan mengenal sifat ketuhanan dan ketuhanannya dan melazim ia akan mereka itu takut akan dia dan mendiri akan hak rububiyahnya. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wassahbihi masabihi zalam. Bermula rahmat Allah dan salamnya atas Nabi yang sebaik-baik manusia dan atas keluarganya dan segala sahabatnya. Mereka itu beberapa pelita yang menunjukkan pada malam yang sangat kelam. Wa ba'du, maka inilah risalah yang kecil pada menyatakan barang yang tak dapat tiada bagi tiap-tiap mukallaf bahawa mengetahui akan dia daripada iman dan Islam dan aqaidut tauhid dan sembahyang dan puasa dan lainnya daripada beberapa kaedah agama Islam, mudah-mudahan memberi manfaat dengan dia akan segala kanak-kanak yang baru belajar pada medan ini, kan? Itu yang lepas tu. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan tiada upaya aku atas menghasilkan barang yang aku kehendaki melainkan dengan Allah yang Ali lagi azim. Itu kita bahas lebih kurang 1 jam lepas. Tu perbahasan lepas tu. Okey. Jumpa tak? Jumpa kan? Lepas tu dalam kurungan yang Rumi, saya tak tahu lah macam mana dia tulis muqaddimah dan Rumi. Sebenarnya Jawi lain kita. Ke tak jumpa saya baca tadi? Jumpa tak? Jumpa. Macam tak jumpa. Lepas tu dia tulis muqaddimah. Muqaddimah. Ya Rumi. Tak apa, saya tak apa kita tak ada yang Rumi. Lepas tu dia masuk muqaddimah. Kita berhenti kat situ tu. Yang baru ni. Yang bulan lepas. Bulan lepas apa? Tahun lepas. Maka kita sambung di sini. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi'arain amin ya rabbal alamin.
muqaddimatun fil imani wal Islam. Muqaddimah iman dan Islam. Muqaddimah untuk siapa? Untuk kanak-kanak. Untuk kanak-kanak dia kata, kan? Mudah-mudahan memberi manfaat dengan dia akan segala kanak-kanak yang baru belajar pada medan ini, baru belajar agama. Kemudian dia kata kat sini, muqaddimah, pendahuluan pada menerangkan iman dan Islam bagi kanak-kanak. Kanak-kanak. Jadi kita akan membahaskan berkaitan dengan iman dan Islam, rukun iman dan rukun Islam, dan termasuk juga sifat-sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil, yang harus, sifat bagi Rasul, yang wajib bagi Rasul, mustahil bagi Rasul, harus bagi Rasul, pada tahap kanak-kanak ataupun sibyan. Nak canggih sikit buat bunyi bukan kanak-kanak, sibyan. Sibyan tu kanak-kanak lah, tapi bunyi canggih sikit. Hidayatus sibyan, hidayah bagi sibyan. Jangan kita terjemahkan kanak-kanak, jatuh standard. Kita terkekalkan dengan sibyan, walaupun dia masuk kanak-kanak, ya. Jadi penerangan dia bukanlah tinggi sampai naik melangit, tak ada. Penerangan tentang iman yang penerangan tidaklah ada yang duduk kita hafal, kita baca, hafal tak faham apa, tak juga. Tapi sederhana, sederhana. Makna iman dan makna Islam. Bukan hafal iman dan Islam, tidak. Makna dia lain, terjemahan dia lain. Iman terjemahan dia percaya. Iman tu percaya. Makna dia tu yang kita bahas ni. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu bahawasanya, mu tu kita lah, orang yang baca tu. Kena tahu olehmu, mu tu kita, bahawasanya makna iman pada syarak. Makna iman pada syarak. Iman maknanya ada iman pada lughah, pada bahasa. Adalah. Sebab tu dia kata iman pada syarak. Sebelum kita masuk, kita tengok makna musta'mal. Ni bab lain lah, tak ada kena-mena. Makna musta'mal pada air musta'mal dari segi bahasa. Apa dia? Air yang telah digunakan. Musta'mal, air musta'mal. Dari segi bahasa, musta'mal tu telah digunakan. Jadi air musta'mal adalah air yang telah digunakan. Itu bukan dari segi syarak tu, itu dari segi bahasa. Dari segi syarak beza. Kadang-kadang kita berhukum dengan kita ambil ta'rif bahasa, sedangkan kita nak hukum kena ambil ta'rif, terjemahan syarak ataupun istilah dia panggil. Jadi dari segi syarak, apa maksud musta'mal? Air je ni. Kita akan masuk bab tu, tapi kita ke depan kan akan ada dalam bab tu. Cuma kita tak bahas tinggi-tinggi, kita bahas bab air aja. Iaitu air musta'mal, contohnya air yang telah digunakan. Tapi yang kita nak pakai bukan tu. Kita nak pakai daripada sudut syarak. Apa maksud air musta'mal daripada syarak? Air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas kecil atau hadas besar, basuhan yang pertama. Tu tak ada dia, tu syarak. Kalau air musta'mal, ambil terjemahan daripada air musta'mal, ambil terjemahan daripada lughah, lagi sikit dia bahasa. Kalau air kita celup, dia jadi air musta'mal, tak boleh pakai dah nak ambil wuduk. Kita bukan pakai yang tu. Masa bila pula kita ambil wuduk setakat celup? Bila kita sekadar celup, dari segi bahasa, air ni nama air yang telah digunakan. Air dari segi bahasa. Tapi kita nak hukumkan air ni, tak boleh dari segi bahasa, kena lagi syarak. Syarak apa? Air yang telah digunakan untuk ambil wuduk, basuhan ambil wuduk ataupun mandi wajib ataupun basuhan najis. Basuhan pula yang pertama. Masa bila kita basuh najis, kita celup aja. Masa bila kita ambil wuduk, celup aja. Masa bila ambil wuduk, mandi wajib, celup aja. Maka air ni kekal mutlak. Tapi kalau kita salah, kita letakkan ta'rif bahasa dekat hukum, maknanya celup-celup, habislah air musta'mal, tak boleh ambil wuduk. Salah. Jadi penting bab syarak, penting definisi ataupun ta'rif ataupun maksud, makna dalam bab syarak dan dalam bab bahasa, dia beza. Jadi kalau salah faham ni, salahlah berhukum. Salahlah berhukum. Jadi iman pada lughah, pada bahasa, percaya iman. Tapi pada syarak apa? Pada syarak tasdiq.
tasdiq. Yang kita panggil, kalau Nabi tu dia siddiq. Tasdiq, sidik. Itulah tasdiq, tambah ta kat depan je. Sidik ni. Kalau Melayu jadi sidik. Melayu dia pelak, bukan pelak, dia cair. Sidik, dia siddiq. Jadi nak letak nama anak, jangan letak nama anak sidik. Nampak sangat Melayunya. Siddiq, macam ni aja. S-Y ya. I-D. D ada dua boleh, D ada satu boleh. Lepas tu I-Q. Baru kena sikit. Ini nama sidik. Sidik. Kita memang begitu. Lepas tu Siddiq, iaitu orang yang benar. Namakan anak kita Siddiq. Siddiq. Jadi tasdik ni siddiq lah, iaitu benar, membenarkan. Tasdik ni membenarkan. Hati, membenarkan dekat hati, bukan kat mulut, bukan kat lidah. Lidah kita akan bahas nanti. Islam bahas kat lidah. Sebab tu mengucap 2 kalimah syahadah, sebut kat lidah aja. Lidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam. Kita bukan bahas Islam, kita bahas iman. Iman dia bukan kat lidah. Iman dia dekat hati. Sebab tu kata tasdik hati, membenarkan dekat hati, bukan membenarkan kat lidah. Kat lidah tu cerita Islam. Sebab kadang-kadang ada orang Islam tapi dia tak beriman. Kadang-kadang ada orang beriman tapi tak Islam. Sebab dia dua perkara yang berbeza. Iman dapat diwarisi, Islam dapat diwarisi, iman tak boleh diwarisi. Islam dapat waris. Mak ayah Islam, anak automatik Islam, tak payah mengucap. Automatik Islam baka dan keturunan. Tapi iman tak boleh. Mak dengan ayah beriman, anak boleh je tak beriman. Boleh. Iman tak dapat diwarisi. Islam dapat waris, dapat diwarisi. Jadi iman pada syarak, iaitu tasdik, membenarkan. Tasdik membenarkan tu dekat hati, bukan kat lidah. Nak benarkan apa? Dengan Allah dan dengan Rasul. Membenarkan Allah, Tuhan kita, membenarkan Rasul pesuruh. Membenarkan. Mari kita tengok. Tasdik membenarkan. Iman adalah tasdik, membenarkan dengan hati. Kita tengok, ada tak orang dia percaya ataupun dia tahu tapi dia tidak berpegang dalam hati, dia tak pegang, tapi dia percaya dan dia tahu. Ada. Kalau orang macam tu, namanya dia tidak beriman lagi. Contoh yang paling masyhur sekali, Abu Talib. Abu Talib dia yakin dan dia tahu dan dia percaya Nabi tu, anak saudara dia tu, benar. Tapi dia tidak membenarkan dekat hati. Dia cuma tahu je. Tahu, dia percaya memang betul. Aku tahu anak saudara aku, tak pernah bohong sebagainya. Memang dia Nabi. Tapi adakah membenarkan ke hati? Abu Talib tidak membenarkan ke hati. Tidak i'tiqad, ataupun dia panggil tasdiq dekat hati. Walaupun dia tahu, walaupun dia percaya. Apa bukti Abu Talib dia percaya, cuma dia tidak membenarkan je dekat hati? Tapi sebenarnya ada khilaf. Sebagian ulama kata Abu Talib sebenarnya beriman dekat hati. Ada kata gitu. Cuma dia tak luah je. Hati dia beriman. Ada kata gitu. Tapi yang masyhurnya tak beriman lah kan. Sampaikan Nabi suruh dia mengucap ujung-ujung hayat, dia pun tak nak juga. Dia malu dekat pembesar-pembesar. Tapi kalau katalah dalam hati dia tu beriman, di sisi Allah nanti dia kira beriman. Sebab Islam ni kita lafaz dekat mulut untuk dilayan seperti orang Islam. Bila lafaz kat mulut, kena layan macam orang Islam. Bila mati, kena tanam perkuburan Islam. Sebab kat mulut, walaupun kata hati dia menolak Islam, janji dia sebut kat mulut iaitu Islam, wajib tanam dekat perkuburan Islam. Tapi dibangkitkan kafir. Sebab itu hati dia. Tapi kita kena layan dia harta dia, kalau dia mati harta bagi faraid dan sebagainya. Kalau ayah dia mati dapat terima faraid, semua tu lah. Sebab dia ada asyhadu. Hati beriman ataupun tidak, nanti kat akhirat baru tahu. Jadi Islam untuk dilayan seperti orang Islam. Kalau bukan orang Islam, tak boleh paksa dia semayang. Sebab dia bukan orang Islam. Mari sini semayang. Saya tak Islam, tak kira semayang juga. Mana boleh. Bila dia Islam, maka layanlah dia seperti orang Islam. Macam mana nak tahu Islam? Bukan korek dekat hati, dekat mulut aja. Dia panggil Islam. Tapi iman cerita lain. Iman cerita lain. Jadi apa bukti Abu Talib dia tahu Nabi ni betul, cuma dia tidak membenarkan mengikut yang masyhurnya. Dia tidak melarang anak isteri dia ikut Nabi. Isteri dia ikut Nabi pun dia tak larang. Fatimah binti Asad nama isteri dia. Fatimah binti Asad ni baiknya dia, malah dia beriman dengan Nabi. Abu Talib tak larang pun.
Kalaulah dia kata Nabi ni pembohong, mesti dia larang anak bini dia. Tak larang pun. Dengan maksud dia percaya, tapi dia tidak membenarkan dekat hati. Sebab tu dia tak masuk Islam. Dia tidak membenarkan hati. Jadi atas beberapa kisah, sebahagian ulama', sebahagian kecil ulama' sebenarnya Abu Talib beriman, tapi dia tak tunjuk aja. Ada kata gitu. Sampai benda tu tak kisah. Kita tengok kat padang mahsyar ni macam mana. Ya. Tapi masyhur je dia tak beriman sampai mati lah. Dia tak beriman. Tapi dia percaya. Isteri dia dapat jaminan daripada Nabi tidak kena himpitan kubur. Yang mana tidak kena azab ataupun himpitan kubur pada Nabi dan Rasul sahaja. Dengan para syuhada, orang mati syahid. Tiba-tiba Fatimah binti Asad, isteri Abu Talib, yang mana Abu Talib tu tak masuk Islam pun, dia biarkan isteri dia benarkan. Abu Talib ada anak. Anak dia nama Ali. Sayyidina Ali elok je beriman dengan Nabi. Siap boleh, memang rapat sungguh dengan Nabi. Kenapa ayahnya tak larang? Ayahnya percaya, cuma dia tidak membenarkan dekat hati. Ja'far bin Abi Talib, adik-beradik Sayyidina Ali, anak Abu Talib, sampai pegang bendera tugas dia, kena potong tangan, jatuh, kena potong tangan, jatuh, kepikkan kaki, kena potong. Akhir sekali jatuh. Bila nak jatuh je bendera, masa perang bendera tu penting. Bendera tak ada, menandakan kita nak kalah gitu lah. Kena potong, dia pegang, dia kepikkan kaki, kena potong kaki lagi. Akhir sekali nak jatuh, sahabat lain sambar pula. Dalam peperangan memang gitu lah. Akhir sekali mati Ja'far, anak Abu Talib lah. Nabi lepas tu, Nabi tengok dia, jasad dia mati syahid, tanam gitu aja. Nabi kata, aku melihat Ja'far gelar dia nanti Ja'far At-Tayyar. Ja'far Tayyar ni burung, Ja'far si burung, macam tu lah. Maksudnya orang lain tak ada sayap, dia ada sayap, dia boleh terbang mana-mana. Kita dalam syurga nanti kita kena naik burak. Nak pergi mana-mana naik burak. Nah, naik burak satu langkah sejauh mata memandang. Nah, kita tapi dia tak, dia ada sayap, dia boleh terbang mana dia nak pergi. Ja'far At-Tayyar. Siapa ni? Anak Abu Talib. Abu Talib yang kata, yang tak beriman kat Nabi pun, tapi percaya. Jadi maknanya iman ni dia kat dalam. Dia bukan kat luar. Kadang-kadang percaya tapi tak beriman. Kadang dia tahu, bukan dia percaya. Kadang-kadang dia tahu tapi dia tak beriman dekat hati dia. Kadang-kadang boleh jadi gitu. Orang Yahudi, orang Nasrani, dia panggil ahli kitab. Sebelum ketika diutus Nabi mula-mula, mereka uji Nabi macam-macam. Betul ke engkau ni Nabi? Mari kami nak soal. Sebab semua kebanyakan daripada Nabi-Nabi sebelum itu, semua bangsa Israel, Bani Israel. Ya Bani Israel. Daripada Ishak, Yaqub turun ke bawah. Semua Nabi ramai kat situ. Daripada Nabi Ismail turun jadi bangsa Arab, tak ada pun, tak ada 2-3 orang je Nabi dan Rasul. Yang ramainya dekat daripada Ishak, Yaqub turun ke bawah. Tiba-tiba kata Rasul akhir zaman daripada Bani Arab. Bani Israel tak berhenti lah. Orang Yahudi Nasrani dulu, dia pun tanya macam-macam. Soalan tu hanya Nabi je boleh jawab. Nabi boleh jawab semua. Tapi tak beriman juga. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka ni, ahli kitab ni, Yahudi Nasrani, dia kenal Nabi lebih kenal daripada anak dia. Anak dia tak lalat kat mana pun dia tak tahu. Lupa. Tapi dia kenal Nabi yang akan datang nanti, tak lalat pun dia tahu kat mana. Dia tahu ada khatam nubuwah atas belakang, dia tahu cara berjalan, dia tahu semua. Kehidupan Nabi itu semua dia tahu. Anak dia tak tahu gitu. Dalam Quran, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tapi bila diutus Nabi, Allah rupa-rupanya Bani Arab, bukan kita punya keturunan. Itu yang dia tak terima. Akhir sekali, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran tu daripada Tuhanmu, jangan kamu ragu-ragu. Jadi itu maksud iman pada syarak, iaitu percaya dekat hati. Percaya dekat hati dengan Allah dan Rasul. Ulama bahas, kalau macam tu dia nak masuk Islam, dia dah beriman, dia dah buat kajian dah, beriman, nak beriman, cuma nak asyhadu aja. Ketika dalam perjalanan nak pergi asyhadu, kena langgar. Adakah dia beriman? Adakah di akhirat nanti dia beriman? Ya. Di dunia layan dia macam mana? Layan orang kafir lah. Sebab tak asyhadu, tanam jerak lah.
Harta-harta dia tak boleh bagi para rakyat dah, tak boleh. Sebab tapi dia dalam hati dia beriman. Nanti kat akhirat nanti dia orang beriman. Dia orang beriman. Kalau dia mengucap asyhadu tapi dalam tak beriman, dalam hati, layan dekat dunia macam orang beriman, macam orang Islam. Tapi nanti kat akhirat dia bangkitkan dengan Firaun ke, Haman ke, orang kafir. Tengok macam mana boleh dia bangkitkan duduk belakang bendera Firaun. Dia kawan-kawan kita dulu, rupanya dalam hati dia tak beriman. Luar nampak beriman. Habis tanam, sama-sama tanam perkuburan Islam. Tapi duduk yang lain. Itu kita risau tu. Tu makna iman pada syarak adalah tasdik, membenarkan dekat hati, bukan dekat mulut. Mulut tu Islam. Perlu juga kat mulut. Islam dan iman kan. Sambung. Dan dengan segala hukum. Bukan beriman semata-mata beriman tasdik Allah dan Rasul aja. Kena beriman sekali dengan segala hukum yang didatang akan dia oleh Rasul daripada Allah Ta'ala. Hukum tu bahasa Arab, dah jadi bahasa Melayu. Jadi kita kena faham lah maksud sebenar. Hukum, hakim, sama je, baris je beza tu. Hukum baris ha baris depan, kaf baris depan. Hukum. Hakim, ha baris atas, kaf baris bawah. Sama je, hukum, hakim. Hakim tu apa tujuannya? Apa guna, apa kerja hakim? Memberi keputusan. Hukum tu adalah keputusan. Mana hakim memberi hukum. Hakim memberi hukum. Jadi hukum tu maksud keputusan. Hakim tu maksud pembuat keputusan. Jadi kalau dikata segala hukum yang didatang, yang dibawa oleh Rasul. Rasul bawa hukum. Dia reka ke? Tak, daripada Allah. Dia terima wahyu, maka itu adalah keputusan Allah. Macam tu kita kata, keputusan. Hukum tu keputusan Allah. Jadi kena terimalah keputusan Allah, sebab beriman, tasdik dekat hati, membenarkan Allah dan Rasul, bukan benarkan Allah dan Rasul. Apa yang Allah dan Rasul tu bawa, kena beriman sekali lah. Bawa apa? Keputusan. Keputusan apa? Minum arak tak boleh. Itu keputusan lah tu. Berzina tak boleh. Keputusan lah tu. Berjudi tak boleh. Itu keputusan lah. Makan babi tak boleh. Keputusan lah tu. Kita panggil hukum. Hukum. Itulah. Hukum-hukum ni adalah keputusan. Jadi bila Allah dan Rasul bawa, kita kata kita beriman, maka kena beriman dengan apa yang dia bawa. Bukan beriman Allah Rasul beriman, tapi Nabi bawa, kita tengok dulu sesuai tak sesuai dengan zaman kita. Ada gitu. Apa yang dia bawa, beriman. Semua, sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara, beriman. Itulah namanya beriman pada Allah dan Rasul. Beriman, kena beriman dan kena terima. Apa yang dia larang, itulah keputusannya, iaitu larangan, tak boleh buat. Kita suka, kita tak suka, kena terima. Sebab kata beriman kan. Jadi beriman kepada Allah dan Rasul, tasdik. Iman adalah tasdik, membenarkan ke hati Allah dan Rasul itu, Allah adalah Tuhan, Rasul itu adalah pesuruh, dan apa yang dibawa oleh Allah dan Rasul, beriman sekali. Sama ada tegahan ataupun larangan dia, ataupun apa yang disuruh, terima semua. Yang nak terima ni apa ni? Yang diketahui akan dia daripada agama dengan darurat. Ini kalau orang Melayu baca memang tak tahu apa benda. Apa benda main darurat-darurat ni. Dia asal bahasa Arab. Bahasa Arab dia bunyi al-ma'lum minaddin bid-darurah. Bila terjemahan, bila terjemah, orang kata terjemah bodoh-bodoh gitu ya. Al-ma'lum, tahu. Maklum kan tahu. Saya sedia maklum, kan tahu kan maklum. Minaddin, daripada agama. Bid-darurah, dengan darurat. Bila terjemah gitu-gitu aja, bunyi gitu lah. Yang diketahui akan dia daripada agama dengan darurat. Apa benda? Apa benda? Tahu agama, tahu tentang agama dengan darurat. Apa? Al-ma'lum minaddin bid-darurah ni gini. Perkara agama yang mudah-mudah, yang tahu, yang terpaksa tahu. Perkara agama yang terpaksa tahu. Tak boleh lagi. Perkara agama yang tak perlu mengaji sampai universiti nak tahu. Kadang-kadang orang kafir pun tahu. Itu dah maksudnya al-ma'lum minaddin bid-darurah, ataupun diketahui akan dia daripada agama dengan darurat. Maksudnya dia tak boleh tak tahu. Dia mesti tahu. Benda tu darurat. Macam mana darurat ni? Macam ni. Pukul sakit, kena pukul sakit. Dia mesti tahu kena pukul tu sakit. Tak logik kalau dia tak tahu kena pukul tu sakit. Kena penampak tu sakit. Dia panggil mesti tahu dengan darurat. Maksudnya tak boleh tak tahu. Orang bodoh apa tahu? Panggil orang bodoh, nak tempat dia lari.
Dia bodoh, macam ni dia boleh tahu kalau kena penampar tu sakit. Tak. Tahu dengan darurat. Tu maksud tahu. Bukan darurat tu darurat yang kita fikir darurat. Bukan. Tahu tu terpaksa tahu. Mudah sangat. Tak nak kena mengaji universiti. Nak tahu kena penampar tu sakit ke tidak. Tak payah. Budak kecil pun tahu. Umur silap umur 5-6 tahun tahu dah. Dia jentik 2-3 kali. Kita buat gini dia lari dah. Kenapa? Dia tahu sakit tu, jentik tu dengan darurat. Maksudnya tak boleh tak tahu. Tak logik tak tahu. Gitulah. Itu maksud maklum minadin bidarurah, ataupun diketahui akan dia daripada agama dengan darurat. Ni cerita apa ni? Cerita tentang Allah, Rasul, hukum hakam. Tadi kan Allah, Rasul, hukum hakam yang dibawa oleh Nabi, yang mana Allah, Rasul, hukum hakam dia ada banyak peringkat. Ada Allah bahas tinggi, wahdatul wujud, wahdatul syuhud. Allah pening faham. Ada bahas tentang ketuhanan tahap orang awam, tentang orang awam untuk fardu ain, orang biasa-biasa pun boleh faham. Ada perbahasan tinggi, ada perbahasan Rasul yang tinggi-tinggi, ada perbahasan Rasul yang biasa. Rasul itu cakap benar, amanah, tabligh sebagainya kan. Itu biasa je. Ada perbahasan yang tinggi-tinggi. Hukum, ada hukum tinggi-tinggi yang tak habis-habis nak belajar. Ada hukum yang mudah-mudah ni, kentut batal wuduk, simple-simple gitu. Okey. Yang dia kata yang wajib mesti kena percaya pada Allah dan Rasul, dan hukum tadi, hukum yang jenis tadi. Jenis apa? Maklum minaddin bidarurah. Hukum-hukum yang mudah sangat nak tahu. Malah kadang-kadang orang kafir pun tahu. Bukan benda tinggi-tinggi. Kadang-kadang benda tinggi-tinggi kita tak belajar, kita menolak. Ya ke dok? Aku tak percaya aku. Lepas lama-lama belajar, rupanya betul. Maknanya dia telah menolak apa yang Nabi bawa. Adakah dia kufur? Adakah dia tidak beriman? Tidak. Sebab apa? Sebab tu benda tinggi. Dia tak belajar, dia tak tahu, sebab tu dia tolak. Kita yang kata tak boleh tolak, kerana itulah maksudnya iman, adalah benda yang senang-senang tadi itulah. Maklum minadin bidarurah. Contohnya sembahyang 5 waktu. Kena ngaji tak sampai kata 5? Tak ya. Tak mengalah ajar sekolah pun tahu sembahyang 5 waktu. Malah orang kafir pun sudah azan, you tak ada sembah Allah, sembah Tuhan Allah. You tak ada pergi sembahyang. Orang kafir pun tahu. Bila begitu sembahyang 5 waktu ni kita panggil maklum minadin bidarurah. Benda yang, perkara yang daripada agama dapat tahu dia dengan darurat. Terpaksa tahu, mudah sangat nak tahu. Sampai kalau orang kata aku tak tahu sembahyang fardu sehari 5 kali, kita tak boleh terima. Tolak sembahyang 5 waktu, hilang iman, kafir. Tolak, bukan tak sembahyang 5 waktu berdosa. Ni bukan tak sembahyang, tolak. Kenapa pula aku tak tahu sembahyang sehari 5 waktu tu wajib? Aku tak tahu. Takkanlah aku bagi aku, takkan aku jadi kafir. Takkan aku tidak beriman. Aku tolak. Tak beriman, kufur. Kenapa? Aku tak tahu. Sebab maklum minaddin bidarurah. Benda mudah sangat pun tak tahu ke? Gitu. Tapi kalau benda tinggi-tinggi dia tolak, lepas pada tu baru dapat tahu, dimaafkan bagi dia. Sebab benda tu bukan maklum minaddin. Benda yang kena mengaji tinggi, dan dia tak mengaji, dia tak tahu, maka tolak benda. Contohlah, dia tolak benda tu. Benda-benda yang halus-halus dalam agama. Jadi perkara-perkara yang tak perlu belajar tinggi, terpaksa tahu. Macam biasalah, wuduk, mandi wajib, tu semua orang tahu. Istinja, basuh berak, basuh kencing, sembahyang, zakat fitrah, benda-benda senang sangat untuk tahu. Yang itu tolak, kufur. Tak buat, berdosa. Dia lain. Jangan kata tak sembahyang, kafir. Tak sembahyang berdosa. Tolak sembahyang, kufur. Lain tu. Sembahyang tak wajib, sembahyang 5 waktu tak wajib, kufur. Murtad terus. Tak sembahyang, berdosa. Lain. Asi, orang yang bawa maksiat. Jangan kita mudah-mudah. Kau tak bayar zakat ni, tak bayar zakat. Tak bayar zakat, maknanya tak percaya, kafir. Tak boleh. Tak bayar zakat, berdosa. Tolak zakat, zakat yang wajib, baru kufur. Dia lain. Yang ni tolak yang kewajipan daripada agama, maka kufurlah dia. Jadi kadang-kadang jangan mudah-mudah bila orang tak buat, kita kata dia habislah Islam dia. Tak. Habislah iman dia, tak. Dia berdosa tu pastilah berdosa. Seperti dia bagi contoh, segala i'tiqad, segala pegangan tentang ketuhanan. Contohnya antara pegangan adalah Allah wujud. Tiba-tiba dia kata, aku tak tahu Allah ni wujud. Takkan tak maaf bagi aku? Maaf. Setelah umur 60 tahun baru tahu Allah wujud. Di Islam. Tapi dia memang tak mengaji, langsung tak peduli, sampai dia tak tahu pun Allah itu ada. Wujud tu ada kan.
Tak tahu. Allah tu ada. Aku baru tahu umur 60. Adakah dimaaf bagi aku? Tak maaf. Baik pegangan tu tak maaf. Kenapa tak maaf? Mudah sangat. Main je aku panggil Acong. Acong mari sini. You tahu tak orang Islam ada Tuhan Allah? Tahu? Orang kafir tahu. Macam mana kau boleh tak tahu? Maka tak terima. Maka tak dimaafkan bagi dia. Tapi kalau benda perkara yang tinggi-tinggi yang halus-halus, dia tolak, dia maaf. Sebab dia tak tahu kan? Benda yang kena mengaji lebih. I'tiqad tu contoh i'tiqad. Allah buta. Dia pegang Allah tu buta. Allah tak nampak. Tuhan tak nampak lah. Kalau bukan Allah pun Tuhan tak nampak. Tuhan tak mendengar. Pekak. Umur 60 baru tahu. Oh, rupanya Allah mendengar, Tuhan mendengar. Maaf tak bagi dia? Tak maaf, mudah sangat. Tapi kalau masuk perbahasan ta'alluq, tanjizi qadim, tanjizi hadis, suluhi qadim, apa benda pula tu? Maka dia tolak. Maka dimaafkan bagi dia sebab dia tak mengaji benda tinggi. Dan bukan bab i'tiqad pegangan aja, bab ibadah pun sama. Bab ibadah, bab solat, puasa, zakat, haji. Tak boleh tolak. Tak buat berdosa, tapi tolak kufur. Tak boleh tolak. Okay. Yang ibadah pula banyak jenis sembahyang ada, banyak jenis ibadah ada. Ibadah yang maklum minaddin bidarurah, benda yang mudah-mudah dalam agama. Tolak yang itu yang hilang iman. Ibadah pun ada yang babak tinggi-tinggi kan. Dan muamalat. Allah zaman ni riba ni memang semua ada, halal lah riba ni zaman Nabi dulu jelah. Nampak? Dia menolak tu riba tu. Rosak iman dia. Tidak beriman nama kita. Rosak. Mengucap balik dia. Tapi kalau riba pun riba lah, berdosa tahu, tapi macam mana riba? Berdosa. Nampak beza dia tu. Yang tadi dia tolak riba. Dia kata riba tak ada zaman sekarang. Dia tolak hukum riba. Memang kafir kufur lah dia. Yang ini dia bergelumang dengan riba. Dia tahu riba tu haram semua, dia tahu. Dia tak tolak, tapi buat juga. Berdosa. Yang ramainya gitu lah. Berdosa. Iman dia kekal, Islam dia kekal, cuma berdosa lah. Asi dia panggil. Munakahat ni nikah cerai rujuk, tanggungjawab poligami. Biasa orang perempuan, laki dia nak kahwin, suami nak kahwin satu lagi, dia tolak apa? Dia tolak poligami ke dia tolak laki dia? Kalau dia tolak, habis iman. Mana boleh? Dalam Islam ada poligami, dibenarkan. Dia tolak poligami tu. Tapi kalau dia tolak laki dia tak apa. Rebah pun tak apa. Makan sebulan pun kadang-kadang tak cukup, aku kena buat keluar duit aku. Kata isteri. Dia tolak suami dia. Dia bukan tolak poligami. Lepas tu nak kahwin dua konon. Tu anak tu. Bila api bulan lepas apa bayar? Aku duk jual kuih tu bayar. Dia kata. Dia tolak apa? Dia tolak laki. Tak apa. Tapi kata poligami ikut sunnah konon. Mana zaman Nabi dulu kuat makan kambing tu, nafsu kuat. Begitu pula dia kata gitu. Mana ada dulu ada, sekarang mana ada poligami? Kufur. Tolak poligami. Jangan tolak poligami, tolak suami dia tu sampai rebah. Sampai tak jadi kahwin. Jangan tolak. Nampak perbezaan di antara tolak hukum dengan langgar hukum. Beza. Tolak hukum kufur. Sebab itu Nabi bawa. Langgar hukum berdosa. Berdosa. Tak kufur, masih lagi iman, masih lagi Islam. Dan jinayat hudud kisah ta'zir. Tolak hudud kisah ta'zir, kufur. Tak nak buat lagi, tak sesuai sekarang. Kita boleh bincang berdosa ke ataupun tidak dan sebagainya. Tapi kalau tolak tak ada, tak ada lah. Zalim, undang-undang zalim, kufur. Undang-undang zalim kufur. Kita tak buat lagi. Nanti dulu. Tunggu dulu. Berdosa atau tidak boleh bincang. Dia perbincangan dia panjang. Kadang-kadang tak sesuai dalam keadaan negara sebagainya. Tekanan antarabangsa. Itu boleh bincang. Cuma jangan tolak. Cuma kita tak buat lagi aja. Alright, tak ada masalah. Semua Nabi bawa. Kadang-kadang orang boleh terima dari segi ibadah yang Nabi bawa. Kahwin munakahat boleh. Nikah aku terima nikah. Tapi kadang dalam bab muamalat, bab jual beli tak boleh terima. Berapa ramai kawan saya ada kerja dekat KWSP. Sekarang bukan sekarang, dah lama dah boleh tukar. Saya tak ada KWSP. kita tak kerja. Dia kata ramai yang dekat KWSP dia kerja kat situ, boleh tukar, dah lama dah boleh tukar kepada syariah. Berapa orang yang tukar? Patuh syariah. Tak tahu lah berapa tahun, rasa dah beberapa tahun dah. Kena pergi isi borang, sign tukar. Daripada konvensional, riba lah mudah kata, konvensional bunyi macam baik sangat. Daripada riba, daripada sistem kafir kepada sistem Islam. Boleh, sign aja.
Tapi kena ambil cuti kerja lah, kena ambil cuti sehari, pergi beratur panjang, lepas tu isi orang, sign, pop tukar. Saya tak tahulah online boleh buat ke tidak. Ni cerita dulu. Yang tukar 20% aja hari itulah. Sebelum PKP gitu. 20% aja yang tukar, orang Islam yang tukar daripada kafir kepada Islam. Tak cana pun. Tak heran pun. Tak heran pun. Sedangkan ada perbankan Islamik nak buat loan. Siap dia tanya lagi. Yang tanya tu orang Islam. Encik nak buat pinjaman ya? Pinjaman kereta, nak beli kereta je? Oh, pinjaman kereta. Mitsubishi Expander. Okay. Nak beli ya? Sekarang nak buat pinjaman berapa tahun? 9 tahun. Encik nak yang tanya ni orang Islam. Yang nak beli pun orang Islam. Encik nak buat yang konvensional ke yang Islamik? Boleh tanya. Ataupun guna bahasa yang lebih dipahami. Encik nak yang kafir ke Islam? Kafir. Islam kafir gitu. Tapi tak cakap kafir, cakap apa? Konvensional lah. Islamik ni ya Allah, kadang-kadang bayar bulan-bulan beza RM5-60 kok. Ambil yang konvensional lah, konvensional. Bunyi baik, cuba tukar. Kafir bos dak sikit kafir. Itu Allah. Kita lah tu. Kena itu dia mengamalkan. Bila dia mengamalkan berdosa. Tolak riba ada dalam Islam haram. Tu mu riba. Dia gelak. Tak apa. Tak apa tu dengan maksud bukan tak apa. Iman dan Islam dia selamat. Alah zaman sekarang mana boleh lari daripada debu-debu riba. Buatlah apa-apa alasan pun berdosa lah. Berdosa tetap berdosa. Berdosa tak berdosa. Tapi tolak ke? Tak tolak riba. Kita nak gitu. Munakahat jenayah pun gitulah. Jenayah pun sama juga. Tak nak buat tu cerita lain. Tapi jangan tolak. Malah perkara sunat pun jangan tolak. Janggut maklum minadin bidarurah. Gunalah istilah, walaupun dia istilah. Kita orang mengaji kitab ni kadang-kadang kenalah hafal sikit-sikit. Alah tak payah pun. Lagu boleh hafal 3-4 lagu dan jan boleh lepas. Lagu baru hafal. Ini sikit je. Maklum minadin bidarurah. Sebenarnya dah jadi bahasa Melayu dah semua. Maklum dah jadi Melayu dah. Sedia maklum. Cuma Arab kan sikit, bunyi ain sikit. Maklum. Jadi bukan Arab. Minadin. Min tu daripada din tu. Ad-din din kan agama. Dah jadi bahasa Melayu dah pun. Bid-darurah. Darurat. Kejap darurat. Sikit nak kena hafal. Maklum minadin bid-darurah. Perkara agama yang sangat mudah, yang tak perlu mengaji tinggi untuk tahu. Tu dia panggil. Agak-agak janggut. Maklum minad sunat simpan janggut. Maklum minadin bidarurah ke kena mengaji sampai universiti. Maklum. Dia tolak janggut, kufur. Cukur janggut, okey. Nampak tak beza? Hati-hati kat situ. Cukur, okey tu maksud tak berdosa. Tapi jangan cakap dulu zaman Nabi tak ada cukur. Sebab tu diorang banyak jangan kata gitu. Habis tu aku je suka licin. Sebab aku kerja pejabat, dia kena licin. Kan? Baru licin baru sesuai dengan pekerjaan. Kok mu tak berdosa pun, sunat kan? Tapi jangan kata dulu tak ada cukup. Zaman Nabi Idris, Nabi Adam, Nabi Idris, tak sampai Nabi kita. Jarum dah ada. Kan cerita Nabi dia cocok mata setan sampai setan nak sebelah mata buta, cocok. Bila setan kata dia nak cuba menggoda Nabi Idris, dia kata Tuhan kau Allah. Ya, Tuhan kau maha berkuasa. Kau nampak tak? Kau tengah buat apa? Tengah menjahit baju. Nabi Idris ada jahit baju. Maknanya jarum dah ada. Takkan zaman Nabi tak ada cukur, jilat. Taklah nama jilat, tapi ada. Zaman Nabi Idris Nabi Nuh 950 tahun. Allah, berapa puluh ribu tahun. Takkanlah tak ada cukur. Mungkin cara lain lah cukur macam mana tak tahu. Orang-orang nak cukur pakai pisau kerat gitu ke? Adalah. Tapi jangan kata tak ada sebab tu janggut panjang tak ada nak cukur. Kalau janggut tak ada cukur, misai penuh tutup tau. Nak minum teh tarik kena selak tau. Tapi kenapa? Ada elok aja sini. Kenapa? Ada, tapi ada orang bercakap je tu. Hati-hati, takut akidah lagi. Dia kata cerita zaman Nabi Idris tadi, dia kata Tuhan kau maha berkuasa. Kau duk buat apa? Duk jahit baju. Nak tutup aurat kena jahit baju. Lepas tu dia kata kalau Tuhan kau maha berkuasa, boleh tak Tuhan kau ambil bumi ni, alam ni semua masuk dalam lubang jarum tu? Boleh tak?
tanpa mengecilkan bumi, tanpa membesarkan lubang jarum. Boleh tak? Kan benda tu mustahil. Kalau membesarkan lubang jarum boleh, atau mengecilkan bumi boleh. Mana benda kan mustahil. Nabi Idris jawab macam mana? Mari sini, aku nak jawab dekat-dekat. Dekat lagi. Berdekat je. Ambil jarum cocok biji mata. Tu, ni ambil kau punya. Itu je jawapan dia. Sebab benda mustahil mana boleh. Mana soal pun dah batal. Boleh, Allah Maha Berkuasa. Kita masuk tauhid sikit. Tak masuk lagi, kita masuk sikit. Suruh fikir. Allah Maha Berkuasa, Maha Berkuasa. Boleh tak Allah buat satu batu yang sangat besar? Boleh. Sangat besar, sangat berat sehingga Allah sendiri tak larat pikul. Mustahil. Mari sini. Pom bagi penampar sekali. Itu jawapan dia. Benda mustahil mana boleh tanya. Soalan itu dah batil. Saya nak cerita apa? Nak cerita jarum ada zaman Nabi Idris. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajar. Wa 'allama Adam, dan dia ajar Adam. Nabi Adam. Siapa ajar? Allah ajar. Asma kalau terjemah nama. Asma nama-nama. Ulama kaji. Allah ajar nama kat Nabi Adam buat apa? Nama tu maksud teknologi. Maknanya Allah dah ajar Nabi Adam teknologi ketika di syurga, kerana nanti dia turun kan nak jadi inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kan nak jadi khalifah kat muka bumi. Takkan Allah nak lantik khalifah kat muka bumi, buat dia siap-siap, lepas tu lepas dia kat muka bumi, pandai-pandai mau nak hidup. Mesti nak jadi khalifah. Bukan nak jadi binatang, nak jadi khalifah. Bila dia jadi khalifah, dia kena ada tamadun, dia kena buat rumah, ada pakaian, bukan telanjang bogel. Bukan, ada. Jadi mesti kena ajar. Bila wa'allama Adamal asma, Allah pun ajar asma. Dia guna perkataan asma dengan maksud teknologi waktu tu lah. Dia ajar kat Nabi Adam. Lepas tu Nabi Idris makin banyak lah teknologi tu. Nak buat rumah macam mana, nak buat baju macam mana, ambil kulit kayu boleh buat baju. Ambil, tahu tak? Daripada nenas tu boleh buat sutera. Siapa pernah dengar? Sutera nenas dia panggil. Cuba kita fikir, siapa ajar tu? Nenas tahu makan sedap aja, tiba-tiba boleh buat sutera nenas. Macam mana tu? Allah ajar awal-awal lagi. Macam mana Adam kau nak buat baju begini ajar, bagi ilmu kepada, ajar tu maksud bagi ilmu kepada Nabi Adam. Tiba-tiba zaman Nabi tak ada mencukur, sebab tu janggut panjang. Apa benda ni? Apa cakap apa ni? Cakap apa ini? Tak boleh sebab dia akidah. Tak boleh gitu. Habis kalau nak licin boleh, ramai je. Tok-tok guru pun ada licin aja. Licin, no problem. Sunat kan? Tapi jangan tolak. Jangan kata tak ada pencukur. Jangan. Tu beza dia. Itulah bezaannya. Dan dikehendaki, sambung lagi, dan dikehendaki dengan tasdik. Dikehendaki dengan membenarkan dekat hati tadi tu, iaitu qabul hati. Terima, qabul lah. Qabul pun dah jadi bahasa Melayu dah. Makbul. Tambah mim kat depan aja. Makbul. Qabul. Maksud makbul kan terima. Qabul tu terima lah. Terima dekat hati. Terima dekat hati artinya terimanya dengan bersungguh-sungguh akan segala yang tersebut itu. Yang tersebut apa? Percaya Allah, Rasul, apa yang Allah Rasul bawa. Terima sungguh-sungguh. Nak terima sungguh-sungguh, nak qabul hati, terima dekat hati dan sungguh-sungguh, ada dua cara. Cara pertama, tekan, tak payah mikir. Tekan je kat hati. Allah ada, tekan masuk kat hati. Allah ada, tak mungkin Allah tak ada. Allah ada. Allah wujud. Allah qidam, tidak ada permulaan. Allah qidam, tekan kat hati. Allah kekal, tekan kat hati. Fikir, malah gunakan sayang. Ada akal sayang nak guna, tekan kat hati, tekan. Boleh? Akhir sekali dia panggil jazam. Dia percaya. Tapi orang macam ni kena goyang sikit, dia menggelabah. Sebab dia paksa untuk bersungguh-sungguh, dengan paksa untuk terima Allah, Rasul dan hukum hakam. Maka bila kena goyang sikit, orang yang pandai cakap sikit lah. Kita ada, Allah cipta. Allah ada, siapa cipta? Dah. Sebelum ni tekan percaya bukan main. Orang gagal sikit. Orang yang pandai bercakap. Habis lah, kita dah habis lah. Tak tahu lah. Ya tak ya juga. Sudah. Ya tak ya juga. Sebelum Allah jadikan bumi, takkan Allah duduk seorang-seorang je? Tak boring ke? Sudah. Dia mula mari dah. Kena goyang sikit. Tak boleh duduk seorang-seorang je. Seorang-seorang tu bukan Allah tu orang. Maksud seorang-seorang. Sendiri-sendiri dia je duduk.
Maknanya dia boring. Bila dia boring, dia buat kita tu. Maknanya kalau dia buat kita, kita ni bawa logik. Maksudnya kita mesti ada yang buat. Ada taik lembu, mesti ada lembu. Jadi Allah ada. Siapa buat Allah? Ada. Kena goyang sikit. Kenapa jadi goyang? Sebab dia percaya Allah ada tu dengan tekan di hati. Tak kena goyang sampai mati, alhamdulillah. Tapi risau juga sebelum mati syaitan datang menyerupai siapa-siapa. Menyerupai mak ayah kita ke, menyerupai guru-guru kita ke semasa sakaratul maut. Dia kata sebenarnya mak ajar kau kan, ayah dah ajar kau dulu kan, Allah ada kan, mak dah mati lama kan. Ya, mak dah jumpa dah, rupanya Allah tu tak ada. Macam mana? Kita dok macam ni. Masa tu akan datang syaitan mari menyerupai. Macam mana? Dalam keadaan kita, iman kita paksa bersungguh-sungguh, tapi tekan, masuk, somat. Bukan lalu ke otak, lalu direct hati. Masa tu, iya ke mak? Betul. Mak ajar itu salah rupanya. Kami duduk kat satu taman sekarang ni. Ayah kau pun duk tunggu kau tu. Macam mana? Tak ada Tuhan. Kau cakap dia tak ada Tuhan, jom ikut mak. Macam mana? Masa tu tak boleh. Orang nampak Allah kesian dia. Duk ambil air titik. Asyhadu an la ilaha illallah. Duduk bisik telinga. Patut la ilaha illallah ada, asyhadu tak ada. Tapi orang tak asyhadu la ilaha illallah. Tak ada respon. Loh, dia duk gini. Mari kau mak ni. Ayah kau tak tunggu. Adik kau yang mati kecil pun ada tu. Kami duk taman. Mari ikut. Oh, Tuhan tak ada, Allah tak ada. Mak silap itu, maaf lah. Macam mana? Goyang masa tu. Goyang. Akhir sekali ikut. Habis. Sebab tu, tu satu cara. Nak kenal Tuhan, terima Allah, terima Rasul, terima hukum. Dengan cara tekan dalam hati. Paksa. Akhir sekali dia jadi jazam. Walaupun jazam tak berapa nak jazam sangat, tak berapa nak betul sangat. Sebab kena goyang sikit, orang pandai bercakap, kita dah fikir bukan-bukan. Malah dengan syaitan nanti ketika nak mati, silap-silap ikut dia. Ada satu cara lagi. Masuk dengan sukarela dekat hati. Masuk dengan sukarela. Tapi dia tak boleh masuk sukarela. Dia kena lalu ikut akal. Fikir. Ya dah. Dia masuk kat hati dengan sukarela. Pegang sungguh-sungguh, jazam dekat hati, bersungguh-sungguh pegang. Yang ini tak boleh ubah. Dia belajar dengan guru dia. Allah itu ada. Saya ambil contoh paling mudah lah. Boleh ambil contoh yang paling, kita ambil contoh yang paling mudah. Allah itu ada je. Allah itu ada. Kemudian beri hujah-hujah. Allah ni ada. Mesti Allah kena ada. Kalau Allah tak ada, alam ni tak ada. Kemudian kita pun fikir. Penat fikir. Okey, faham dah. Bila faham, mesti Allah kena ada. Wajib Allah ada. Kalau guna perkataan ada, guna perkataan Arab, wajib Allah itu wujud. Pasti. Mustahil Allah itu tak wujud. Kita lepas diajar, kita faham. Dan kita fikir semua, masuk akal kita. Okay. Bila masuk akal kita, masuk dalam hati. Bila masuk dalam hati, yang ada kat akal kita tu kita punya. Bila guru kita, lepas 2-3 tahun tak jumpa, dia jumpa balik, dia kata sebenarnya Allah bukan ada satu, ada dua. Adakah kita nak ikut dia? Tidak. Yang aku pegang Allah satu tu memang betul dia ajar mula-mula, tapi aku dah proses diri dah fikir sendiri, dah jadi aku punya, bukan dia punya. Mu nak berubah Allah dua, Tuhan 2, 3, 4, 10 sekalipun, aku tetap cakap satu. Sebab yang aku tanam dekat hati, yang aku fikir melalui pengajaran dia je. Dia ajar, maka tak berubah. Syaitan main kacau nanti. Mak kata macam mana pun, aku dah pegang kat hati bahawasanya Allah itu wujud, Allah itu ada. Hilang. Tukar jadi orang lain pula, ayah dia pula. Ayah dia kata, ingat tak ayah pesan apa dulu? Hilang. Anak dia pula. Tengoklah siapa-siapa yang menyerupai. Syaitan. Itu yang terakhir dia nak tarik itu. Syaitan yang last sikit. Lepas ni tak boleh dah, mati dah. Mati dah. Sebab tu kena terima bersungguh-sungguh. Terima sungguh-sungguh melalui akal. Dia berbeza dengan fiqh. Dia berbeza dengan fiqh. Fiqh tak payah pakai akal pun tak apa. Yang saya cerita tadi bukan fiqh, pegangan dekat hati, iaitu akidah. Tuhan, Allah, Rasul. Allah dan Rasul. Kenal Allah dan Rasul, pakai akal, faham dah, masuk ke hati, kekal. Kalau hukum yang dibawa tak nak pakai akal pun tak apa. Tak apa. Kalau nak sembahyang kena ambil wuduk. Kenapa? Fikir tak? Sebab apa? Ambil wuduk pula, muka, tangan, kepala, kaki. Tapi angin keluar kat punggung. Patutnya basuh punggung, bukan basuh muka, tangan, kepala, kaki. Fikir? Tak payah. Amal je lah.
Nak fikir silakan. Kita cari, oh kerana itu, kerana ini, carilah. Bukan fardu ain pun, tak tahu tak berdosa pun. Yang penting uduk, nak sembahyang ambil uduk. Kenapa basuh tangan? Kenapa tak basuh kepala lutut? Paling-paling pun selak kain, basuh lah tempat keluar angin tu, baru masuk akal. Tangan ni tidak bersalah, muka tak bersalah. Kenapa yang lain yang keluar angin yang lain yang kena basuh? Tak payah fikir, amal je. Amal saja. Itu berkaitan dengan hukum hakam. Apa-apa hukum-hukum. Sembahyang sehari 5 waktu. Kenapa 5? 7 baru best. Tak payah fikir. Amal je. Amal 5. Kenapa 5? Kenapa Zuhur pukul 1.15? Waktu zawal, waktu gelincir matahari. Kalau Zuhur sembahyang pukul 8 malam, mau sedap. Kenapa? Tak payah fikir, amal je. Tetap amal je. Itu berkaitan dengan hukum hakam. Amal aja. Nak fikir bagus. Dia jadi seorang yang matang, seorang yang bijak lah. Dia tahu kerana. Tapi tak nak tahu pun tak apa. Berkaitan dengan Allah Rasul, kena tahu, pakai ikut akal dan masuk ke hati. Kalau tidak, sebab itu penting. Allah dan Rasul punca dia. Hukum ni kesan daripada Allah dan Rasul. Allah dan Rasul tu yang penting. Rosak Allah dan Rasul, hukum ni rosak sekali. Jadi tu cara untuk bersungguh-sungguh. Bawa ajaran, terimanya dengan bersungguh-sungguh. Terima dekat hati. Kalau tak terima, belum dinamakan beriman. Kena terima. Kerana itulah nikmat percaya kepada Nabi kita. Nikmat dapat percaya pada Nabi kita ni nikmat. Rahmat dan nikmat yang Allah bagi. Kita kena rasa gitu. Kena rasa kita dapat Islam baka dan keturunan. Saya anggapkan semua ni Islam baka keturunan lah. Mungkin ada seorang kot yang masuk Islam, itu dia special case tu, biarlah. Biasanya kita, secara umumnya kita ni Islam baka dan keturunan. Kita sedar tak? Kita bersyukur tak? Atau kita terasa tak nikmat boleh percaya dekat Allah dan Rasul adalah nikmat yang besar? Kalau kita fikir baru kita tahu nikmat besar sungguh. Orang Melayu rajin mikir tak? Rajin berfikir tak? Suka berfikir tak orang Melayu? Tak. Buktinya apa? Enjin orang Melayu boleh buat. Kata apa? Kereta buatan Malaysia. Enjin. Tak ada, import juga. Sebab tu kalau rosak apa ni, tunggu nak berapa minggu baru sampai. Ada yang boleh buat. Komputer tu yang dalam yang kecil-kecil tu, orang Melayu boleh buat? Tak boleh buat. Itu buktinya orang Melayu ni malas berfikir. Tak ada masalah. Dunia je pun, cuma nak bagi tahu malas mikir. Bab Tuhan rajin nak mikir. Tadi bab dunia. Ada tak mesin basuh kita buat sendiri? Motor tu kita buat sendiri. Malaysia buat motor. Jepun. Luar tu Malaysia buat. Tak ada mesin tu, tak ada yang tu, stoker tu. Semua ambil luar. Bukti kita malah fikir tentang dunia. Bagus tak? Bagus ha? Masa tak bagus? Bab akhirat, bab ketuhanan, bab agama, minat fikir. Nak tahu minat tak minat fikir, kita round. Kalau Kuantan, satu Kuantan, Masjid Surau, ada berapa kuliah sebulan biasa 40. Kebanyakannya masjid 40. Campur tiap hari dengan subuh tu, campur lebih kurang 40. Surau 30. Kadang-kadang ada 20 gitu lah. Kebanyakannya gitu. Dalam banyak-banyak kita cari, berapa dalam masjid, berapa yang membicarakan tentang Tuhan. Cari ya sendiri. Itulah bukti kita ni suka memikir tentang Tuhan atau tidak. Tak payah kita nak fikir, kita cari je. Kalau tidak, cari tengok satu Malaysia, seluruh negeri, secara umumnya. Tengok jadual sebulan, cerita tentang Tuhan berapa? Tuhan sungguh ni, bukan cerita tentang Allah itu maha besar, maka hendaklah kita banyakkan menyembah sembahyang. Itu kan, itu bukan cerita pasal sembahyang, itu bukan cerita pasal Tuhan. Cerita pasal Tuhan, Allah itu wujud, Allah itu qidam tu apa? Tidak ada permulaan. Allah itu baqa itu tidak ada kesudahan. Apa maksud baqa? Bincang berhari-hari. Itu maksud bincang tentang Tuhan, tentang sifat-sifat Tuhan. Berapa ada dekat masjid? Ceklah sendiri. 1/40. Malah lagi mikir. Kalau ada satu, ada tempat langsung tak ada. Kalau katalah ada satu pun,
1/40, 39 lagi itu bincang bukan Tuhan, bincang tentang hukum hakam Tuhan. Ini cerita tentang Tuhan. Hukum hakam Tuhan, duk bincang tentang hukum hakam Tuhan je banyak. Tentang buat baik sebagainya. Memang perlu, bukan tak perlu. Cuma kita nak tengok bukti. Kita ni dunia pun malah mikir, Tuhan pun malah mikir. Itu je. Sedar diri cukup lah. Nak sedar diri je. Kalau tak sedar diri, itu barulah berkesan. Besi kalau duduk tepi longkang tu, kena panas kena hujan, berkarat gitu relax je. Time hujan sejuk, lepas tu panas, malam sejuk panas, relax. Lama-lama berkarat. Tapi cuba ambil besi tu, cuba bakar, panas tak? Ambil tukul, ketuk, sakit tak? Oh aduh sakit lah. Bakar lagi, ketuk lagi, masuk dalam air, melecur habis lah. Bakar lagi, ketuk lagi, jadi keris. Jual 300-400 selamba orang beli, laku. Tapi kalau duduk tepi longkang, berkarat. Begitulah kita hidup. Kena katok lah. Tu je poin dia. Kena katok lah sikit, baru terasa. Rasa melecur, rasa panas, rasa sakit. Lepas tu jadi keris. Kalau jadi Tamin Sari macam mana? Lagi mahal. Tengoklah kita, kurang-kurang pun mahal. Jangan jadi besi berkarat. Jadi besi juga, tapi nilai dia bernilai. Besi sama je, keris tu besi juga. Bezanya keris itu telah melalui macam-macam kesakitan. Panah, melecur, katok, habis kena melalui. Besi yang malah nak buat apa, malah nak kena katok, duduk tepi longkang duduk situ, kena hujan, kena panas, kena hujan, kena panas, berkarat, tak ada nilai. Orang nak ambil free pun aku tak nak. Tapi kalau keris, tu je. Sebab tu nak tak nak memang kena katok gitu. Taklah kena katok sikit. Allah bukan katok sungguh pun, mengetuk hati je. Dah lama dah tidur kan, main nak gerak sikit, kejut sikit. Allah, baru je nak masuk gear 2, dah 8.40, kena berhenti dah lah. Kena berhenti dah lah. Ya Allah. Tasdik dekat hati, terima sungguh-sungguh Allah, Rasul. Okey, sambung tak habis cerita lagi, lupa pula tengah-tengah pula. Jadi kita ni malah mikir tentang dunia. Buktinya kereta kita, memang dalam kereta Malaysia pun tak buat semua pun, enjin mau ambil luar. Kan? Kalau yang kecil-kecil komputer pun tak boleh buat juga. Ambil chip-chip entah apa yang duduk dalam-dalam. Telefon ada Malaysia punya buat, yang dalam-dalam tu tak ada, import luar. Lepas tu sarung Malaysia punya tulis made in Malaysia, dalam semua luar ni. Maknanya kita malah mikir tentang dunia. Akhirat malah mikir juga, bukan tentang ketuhanan malah mikir juga. Buktinya surah Majid, pergi cek berapa cerita pasal Tuhan. Kalau ada 1 muju, ada 2, okey lah. 3, masih lagi sikit, 3/40. Sikit lagi kalau ada 3. 10/40, boleh tahan. Tapi ada tak sampai 10/40? Yang ada 1, 2 ke tak ada langsung? Bermakna AJK dia buat program berdasarkan sambutan. Kalau buat program hebat tak ada sambutan, tak guna. Jadi maknanya tak ada sambutan tentang ketuhanan. Cerita pasal Tuhan ni tak ada sambutan. Maka AJK tak panggil lah ustaz cerita pasal Tuhan. Dah lah bab dunia malah mikir, bab Tuhan malah mikir. Kalau lah Allah takdirkan orang Melayu ni lahir-lahir Hindu, agak kita fikir Islam. Tak, duk Hindu sampai mati. Sebab itulah nikmat Islam ni Allah. Kadang-kadang nak menangis. Nikmat Islam yang kita dapat ni. Allah tahu dah kita ni jenis malah mikir tentang dunia. Tapi benda dunia okey je malah mikir pun. Sebab kita nak hidup berapa lama sangat. Allah tahu kita malah mikir tentang Tuhan. Maka Allah bagi kita satu keistimewaan yang tak ada pada bangsa lain. Iaitu bila kau Melayu automatik dapat Islam free. Ada tak bangsa dia automatik dapat Islam? Cina kafir ada Islam. Melayu mesti Islam. Kalau Melayu tak Islam jadi pelik. Dulu tak aja dengar pun, sekarang dah dengar dah. Tapi pelik, Melayu tapi tak Islam, kafir. Peliknya tengok. Cina kafir, tak pelik pun. Sedangkan Cina kat China lagi banyak pada Cina kat Malaysia. Berjuta-juta, berpuluh juta, ratus juta di China. Kita rasa kita je Islam, Cina tu kafir. Tak, China tu lagi ramai pada kita Islam. Tapi bila sebut Cina, ada tak kafir? Ada tak Islam? Okey je. India, ada tak Islam? Berlambat pada kita lagi, pada Malaysia lagi. Kafir ada. Sebut Thailand, ada Islam.
Tapi Melayu, Islam, dia tak boleh kata kafir. Tak boleh masuk. Tok nenek kita punya kerja ni. Terima kasih banyak-banyak kat tok nenek kita. Dia punya kerja ni. Dia masukkan nak Melayu mesti Islam. Kalau tidak tak boleh jadi Melayu. Sampaikan dulu orang nak masuk orang kafir, orang Cina nak masuk Islam, dia kata masuk apa? Masuk Melayu. Betul dah tu. Dia tak panggil masuk Islam, masuk Melayu. Masuk Melayu. Sebab nak Melayu mesti Islam. Kalau tidak, mu tak boleh jadi Melayu. Tak ada. Cari satu bangsa yang macam tu. Sebab apa? Sebab kita malah. Malah mikir tentang dunia, malah dah. Kalau kita rajin mikir tentang Tuhan, kalaulah kita, Allah takdirkan duduk, dilahirkan dalam agama mana-mana pun, kita akan cari Allah juga. Macam orang putih, dia rajin mikir. Sebab tu dia rajin mikir dunia akhirat, rajin mikir dunia ketuhanan pun dia rajin mikir. Dia fikir kadang-kadang sampai sesat, bukan sesat barat. Sesat, kadang-kadang jumpa. Sebab tu ditakdirkan bangsa mereka kafir. Kemudian sebab mereka memang rajin mikir, ada ramai masuk Islam. Dekat London tu ramai masuk Islam. Kalau tu kata, cuba bayangkan kita lahir-lahir Hindu, adakah kita akan fikir betul ke Tuhan Hindu? Tak. Kita jenis malah mikir bukti yang tadi. Jadi tujuan apa cerita ni? Tujuannya Allah bagi kita Islam ni free, percuma. Dia nikmat yang sangat besar. Jadi bersyukur, jaga, jangan bagi hilang. Jangan tiba-tiba je satu masa nanti Melayu Islam lain-lain macam agama, macam bangsa lain. Jangan jadi gitu. Untuk anak cucu kita, wallahu alam. Tak habis makna supaya keluar dengan dia tasdik segala kafir baginya. Makna Islam akan datang. Makna Islam pula. Tadi makna iman, ini makna Islam. Yang doa asyhadu kat mulut tu akan datang. Dan bahawasanya makna Islam pada syarak. Maksud Islam pada syarak iaitu menjunjung. Itu sudah dengan tasbih kafarah.